apakah hukum seseorang itu dia membaca surah Yasin dengan tujuan untuk mencapai sesuatu, orang kata apa, sesuatu impian, sesuatu hajat dia baca surah Yasin dan dia inginkan dengan bacaan itu untuk mencapai hajat dia. Apakah hukumnya, Datuk? Silakan. Okey, terima kasih banyak. Pertama, kita semua kena tahu bahawasanya Yasin adalah salah satu surah daripada Al-Quran. Salah satu surah Al-Quran. Tak boleh, tak ada siapa yang kata Yasin tak payah baca. Jadi kena baca salah satu surah daripada Al-Quran, dan merupakan surah yang mulia. Dan daripada riwayat-riwayat, walaupun riwayat-riwayat tentang fadilat Yasin ini sama ada yang palsu, ada yang dhaif sangat, ada yang dhaif ringan. Dhaif ringan artinya apabila dia dhaif tu ringan, bolehlah untuk dibaca sebagai penggalak kepada kita, tapi tak boleh putus disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia sebut sebagai satu galakan umum, selagi mana tidak menetapkan kifiat khusus dalam ibadat, boleh untuk digalakkan bacaan Yasin. Okey, tak apa. Orang kita biasanya bila ada jadi tertentu, kita baca Yasin untuk ditunaikan hajat. Boleh ke tak? Dengar elok, jangan dengar separuh, dengar bagi habis. Dengar separuh lagi dia pening pula. Yang pertama, hadis dulu. Hadis yang menyatakan Yasin 5 quri'at alaih, 5 quri'at lahu. Yasin 5 quri'at lahu. Yasin itu menunaikan hajat apa yang kita baca untuknya. Hadis ini dia tak sabit. Hadis ni tak ada asal dah. Orang cari tak ada, dalam kitab mana tak ada. Al-Imam As-Sakhawi ni anak murid pada Imam bin Hajar Asqalani, dia ada kitab dia Al-Maqasidul Hasanah. Dia kata la asla lahu li hadzal lafaz. Lafaz ni tak ada asal dah. Tak ada asal dah. Demikian juga Al-Ajluni. Al-Ajluni ulama yang menulis tentang kitab-kitab hadis-hadis dhaif palsu ni, kitab Kashful Khafa. Dia juga menyebut dia nukil daripada As-Sakhawi. Tetapi dengar, tetapi dari segi hadis tak ada, tetapi memang menjadi amalan orang-orang dulu, termasuk salafus salih, kalau ada hajat apa-apa di kalangan mereka, baca Yasin. Baca Yasin. Sehingga Al-Imam Ibnu Kathir kita ada apa? Tafsir apa? Tafsir Al-Quranul Azim. Itu pun kita panggil tafsir Ibnu Kathir ni, dia adalah anak murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya sebut ni pasal duduk di Masjid Ibnu Taimiyah ni. Dia ni sayang kat guru dia mati pun dia minta supaya jenazah dia dikebumikan di tepi Ibn Taimiyah rahimahullah. Ibn Taimiyah meninggal pada tahun 728 Hijrah. Ibn Kathir ni dia muda sikit, dia meninggal pada tahun 774 Hijrah. Al-Imam Ibn Kathir kata surah Yasin ni disebut oleh ba'du ahli ilm, sebahagian ahli ilmu, idza quri'at fi amrin asirin yassarahullah. Bila dibaca kepada benda-benda yang sukar, Allah akan mudahkan. Surah Yasin. Dan banyak riwayat-riwayat yang lain yang disebut, sehingga As-Sakhawi walaupun dia kata la aslalah, tapi dia sebut cerita-cerita orang-orang dulu yang baca Yasin tertunai hajat. Termasuklah Al-Ajluni, dia sebut banyak orang yang baca Yasin tertunai hajat. Maka kalau satu orang tu nak baca surah Yasin, dia surah pada Quran. Bila kita baca Yasin, kita dapat pahala tak? Dapat pahala. Bila kita baca Yasin, kita berdekatkan diri dengan Allah tak? Kita dekat diri dengan Allah. Seperti mana kita baca surah-surah yang lain. Bila kita dekat diri dengan Allah, boleh tak untuk kita minta, ya Allah, supaya dimustajabkan doa? Bolehlah, kerana amalan soleh membantu menguatkan mustajab doa. Apatah lagi Yasin ni, walaupun hadis ia tidak kuat, tetapi
amalan-amalan dia panggil mujarrabah. Mujarrabah bukan hujah, dia bukan hujah. Dia bukan hujah. Tetapi kalau satu orang tu lepas dia baca Yasin, kemudian dia seorang-seorang dia duduk baca Yasin, kemudian dia doa, ya Allah, mudahkanlah urusanku ini, boleh ataupun tak? Boleh ataupun tak? Boleh, dan pernah dibuat oleh salafus salih, seperti mana yang disebut oleh ulama-ulama dahulu. Wallahu a'lam.